Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir dalam siri kisah seram Alam Jin. Okey, baik, kali ini kisah yang berkaitan dengan gangguan di salah satu sekolah di daerah Hili Perak, dan di mana sekolah yang sama juga pernah diceritakan oleh salah seorang YouTuber yang cukup terkenal, iaitu yang bernama YouTuber Joe si Penglipur Lara. Okey, baik, kalian cuba tag Joe ni, cari kisah sekolah yang sama di daerah Hili Perak ni, insya-Allah kalian akan dapat tahu di mana akhirnya lokasi sebenar sekolah yang aku masukkan ini. Cubalah kalian tag YouTuber Joe si Penglipur Lara ni, mesti kalian akan dapat tahu. Kisah ini adalah kisah benar ya, dikongsikan oleh saudara rapat aku sendiri. Kejadian yang berlaku berbelas tahun yang sudah. Apakah pengalaman ngeri yang dialami oleh saudara aku ni? Mari. Aku dedahkan. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Kebiasaan sebagai seorang pengawal keselamatan, kerja mereka ni memang ditugaskan untuk buat rondaan di seluruh kawasan sekitar sekolah, dan terdapat beberapa clocking system ditempatkan di blok-blok bangunan ini supaya tujuannya jaminan bahawa guard sekolah ini akan buat rondaan di kawasan clocking system ni. Kalau dia tak activate clocking system tu, bermakna dia tak pergilah ronda di kawasan clocking system yang ni. Okey, setakat ni kalian faham ya, bermaksud apa tugasan guard sekolah ni dan apa peranan clocking system di setiap bangunan sekolah tersebut. Zainal, nama samaran bagi saudara rapat aku ni. Masa ni jam baru menunjukkan pukul 7.30 malam. Masih lagi boleh nampak suasana sekitar sekolah pada waktu ketika tu. Baru je nak malam tau. Ni 7.30 malam maghrib. Bukannya malam, masih lagi maghrib. Zainal ni pergilah buat rondaan macam biasa dalam sekolah ni. Selalunya kalau waktu-waktu maghrib macam ni, tak terlintas pun dalam fikiran Zainal berkaitan dengan jin, syaitan, hantu semua ni lah. Sebab apa? Yelah, baru 7.30 maghrib. Belum malam lagi, masih lagi nampak keadaan di depan mata kita. Tak payah pakai lampu suluh macam ni. Tak payah pakai ni. Boleh nampak kawasan sekitar sekolah 7.30 maghrib pada waktu tu. Zainal pada waktu ketika ini sedang melalui satu blok bangunan sekolah tahu, di ground floor menuju ke hujung bangunan yang terdapat tandas pelajar perempuan. Waktu tu Zainal ni semakin hampir dengan tandas perempuan tu, dalam lebih kurang 30-40 meter macam tu. Tiba-tiba Zainal terdengar tahu ada suara perempuan yang menangis daripada dalam tandas perempuan tu. Jujur aku kata, Zainal ni langsung tak terfikir pun dengan gangguan jin syaitan ni. Sebab apa tahu? Awal maghrib ni, bukannya dah lewat tengah malam. Zainal yakin mesti ada pelajar perempuan dalam tandas tu tengah menangis agaknya. Manalah tahu kan, baru lepas kena buli ke. Lagipun asrama pelajar perempuan dah dekat sangat dengan hujung blok bangunan ni. Bila dah dikenal pasti suara tangisan tu berasal daripada tandas berkenaan, Zainal pun teruslah berlari nak menuju ke tandas tu. Tapi kan kalian semua, lagi beberapa meter je Zainal ni nak sampai ke tandas tu, tiba-tiba Zainal tersembam jatuh. Sebab apa? Zainal ni berhenti mengejut disebabkan ada sesuatu yang sangat mengejutkan Zainal. Apa yang Zainal nampak agak-agak kalian semua? Masa nak semakin hampir dengan tandas tu, tiba-tiba tangisan tu bertukar menjadi nada suara ngilayan ketawa yang mengikik-ngikik. Bahkan pada ketika itu jugalah secara mengejut ada seorang perempuan memakai baju kebaya keluar daripada tandas berkenaan. Zainal kata dia memang tak nampak pun muka perempuan tu macam mana, sebab perempuan tu keluar daripada tandas membelakangkan badan dia kepada Zainal. Bayangkanlah kalian semua, mula-mula tangisan yang mendayu-dayu seakan kami minta tolong, sedih je bunyinya.
Tiba-tiba tangisan tu bertukar menjadi hilayan tawa sambil tengekek-ngekek keluar daripada tandas dengan serta-merta sesusuk tubuh wanita berbaju kebaya. Zainal yang terjatuh tersembar ni pun teruslah mengucap panjang Astaghfirullahalazim. Terus dia bangun semula, berlari patah balik ke belakang. Lari pecut, dah tak tengok dah pada jin syaitan hantu perempuan tu. Dia tak tengok dah. Kalau dia tengok, dia pasti akan nampak sesuatu yang tak sepatutnya dia nampak. Sepanjang Zainal berlari melewati bilik-bilik darjah yang kosong di bangunan sekolah tu, sepanjang itu jugalah Zainal dapat dengar dengan cukup jelas hilayan tawa jin syaitan tu mengikori Zainal. Seakan-akan benda tu ada dekat bersebelahan dengan Zainal je. Cuma bezanya, dia ni berlari di koridor sekolah dan hilayan tawa jin syaitan tu berada dalam kelas-kelas kosong di sebelahan Zainal ni. Selagi Zainal berlari bersebelahan dengan bilik darjah kosong ni, selagi itu jugalah Zainal akan dapat dengar hilayan tawa dekat sebelah dia je, dekat bilik-bilik darjah yang kosong ni. Sampai je Zainal di bilik gad sekolah yang berada di pagar sekolah ni, kata Zainal pada waktu ketika itu hampir setengah jam juga dia tak boleh bangun. Terbaring dekat bilik gad sekolah. Tu cungak-cungak ambil nyawa. Allah. Ya Allah, sesak nafas. Aduh, sakit dada. Aduh. Lebih kurang macam tu lah aku berimajinasi. Sepanjang malam tu Zainal langsung tak clocking sistem. Dia duduk je kat bilik gad tu, takut. Jadi keesokan siangnya, Zainal pun mohon maaf pada bos dia, terus terang pada bos dia, ceritakan pada bos dia apa yang dia dah alami, yang dia ni dah kena ganggu dengan jin syaitan hantu tu. Bos dia langsung tak marah pada Zainal sebab bos dia faham. Kadang-kadang kita ni pengawal keselamatan akan kena kacau juga. Ada harinya baik je berterusan dan ada kalanya tanpa kita sedar kita akan diganggu dengan makhluk-makhluk jin syaitan hantu ni. Bukan itu je, gangguan ini pernah juga berlaku pada seorang guru lelaki dalam sekolah berkenaan. Kisah ini juga melibatkan Zainal juga. Macam ni kisahnya. Pada lewat petang, 6.30 petang macam tu lah, Zainal ni pergilah buat rondaan dekat satu blok bangunan sekolah ni, yang mana di tingkat 1 laluan tu akan melewati bilik guru. Dekat bilik guru ni, Zainal perasan tahu ada seorang guru lelaki masih lagi buat kerja dekat meja dia. Zainal ni pun tegurlah cikgu tu. Assalamualaikum cikgu. Cikgu, tak balik lagi ke? Dan lewat petang ni, dekat maghrib ni. Belum lagi. Sikit lagi. Kejap. Sikit lagi. Zainal ni bagilah amaran pada cikgu tu sebab dia tahu kemungkinan besar kalau lewat sangat, khawatir cikgu ni kena ganggu pula nanti macam dia kena ganggu sebelum ni. Jadi Zainal ni pun bagilah nasihat pada cikgu tu. Cikgu, balik awal sikit cikgu ya. Jangan lewat sangat, cepat sikit. Dah dekat maghrib ni cikgu. Yelah. InsyaAllah. Kejap. Zainal pun baliklah ke bilik gad dekat pagar sekolah. Tiba-tiba azan maghrib dah berkumandang. Zainal pun mula risaulah, cikgu ni dah maghrib ni, tak habis-habis lagi ni. Apa jadi ni? Daripada kejauhan tau, Zainal nampak cikgu tu naik motor merempit laju je ke langkah bergayanya. Sampai je cikgu ni dekat bilik gad dekat pagar sekolah ni, keadaan cikgu ni serabai. Tak tentu hala macam orang yang bermasalah. Serabai, memang serabai betul je. Jadi Zainal ni pun tengok cikgu ni daripada bawah atas. Cikgu ni dah kenapa? Serabai semacam, helmet pun tak pakai, rambut berpeluh-peluh semua ni dah kenapa ni? Kaki pula berkaki ayam. Mana slipper, mana pula kasut dia? Takkan naik motor tukar kelas apa semua, tekan brek bagai tak pakai kasut? Tak sakit ke? Cikgu ni lain macam ni. Ayam ni tengah-tengah malam berkekek-kekek ni, ya Masya Allah. Mana pula data ayam ni? Okey, teruskan. Jadi Zainal ni pun pelik lah. Cikgu ni dah kenapa? Dengan tak pakai helmet, dengan rambut basah hanya berpeluh-peluh, kasut pula tak pakai, berkaki ayam. Pelik ni. Jadi Zainal ni pun nak tanyalah, nak ajukan soalan pada cikgu, tapi belum sempat dia ajukan soalan, cikgu ni dah minta tolong pada Zainal. Kata cikgu tu, "Bro, minta tolong boleh tak bro? Pinjamkan kasut ke, slipper ke? Tak ada helmet ke? Pinjam helmet boleh, pinjam helmet." Zainal pelik ni. Zainal pun tanyalah cikgu tu, "Cikgu ni dah kenapa cikgu? Mana kasut cikgu?"
Cikgu tu pun ceritalah pada Zainal. Kata cikgu tu, selepas habis azan maghrib berkumandang, cikgu tu keluar daripada bilik guru nak menuju ke tandas guru sebab nak ambil wuduk. Tujuannya nak solat maghrib dulu baru nak pulang ke rumah. Masa ketika inilah cikgu tu pakai selipar Jepun. Dalam keadaan nak menuju ke tandas guru, tiba-tiba daripada jauh di hujung kelas yang paling hujung sekali tu, dia nampak tahu ada sesuatu keluar daripada kelas kosong berkenaan. Sama-sama dia tak berapa nampak, tapi apa yang dia boleh nampak, ada benda tau, ada benda sesuatu yang keluar daripada kelas kosong tu. Yang hairannya kalian semua, benda tu bukannya berdiri tercegat tau, tapi benda tu melayang-layang. Kemudian benda tu pusing ke arah cikgu, menuju laju ke arah cikgu ni. Melayang laju tau. Bukan yang pelan-pelan, tak, dia melayang laju ke arah cikgu ni. Walaupun tak berapa jelas, tapi cikgu ni kata dia nampak tau benda tu macam kain warna hitam yang melayang-layang laju ke arah cikgu. Tapi yang buatkan lagi seramnya adalah kain hitam yang melayang-layang laju ke arah cikgu ni, kedengaran macam ada bunyi tangisan daripada kain hitam tu. Sayu je bunyi tangisan tu, berpanjangan je menangis. Masa ni cikgu dah agak dah, ini tak lain tak bukan, mesti jin syaitan hantu ni. Cikgu tak fikir panjang dah, dia terus meloncat serta-merta ke ground floor, ke tingkat bawah ni. Meloncat tahu, bukan berlari menuruni tangga, tapi meloncat ke ground floor. Daripada tingkat 1 ni meloncat ke ground floor. Sebab katanya benda tu laju tau, laju ke arah dia. Bukan melayang-layang pelan-pelan slow motion, tak, laju ke arah cikgu ni. Jadi mana sempat dia nak fikir dengan waras, tengah terkejut kan. Jadi apa lagi buat, terjunlah ke bawah. Pada keadaan dia tengah fly terjun ke bawah ni, pada waktu ketika itu jugalah dia ni kehilangan selipar Jepun dia berkaki ayam. Terus berlari menuju ke motor dia. Nasib baiklah dekat poket seluar yang ada kunci motor dia. Kalau tidak, habis. Apa nak buat? Dia pun start motor, rempit, terus menuju ke bilik guard dekat pagar sekolah. Jadi bila dah sampai ke bilik guard pagar sekolah ni pun, dia pun jumpalah kat Zainal. Jadi itulah pada Zainal apa yang berlaku dekat dia kan. Kata Zainal, nasib baiklah cikgu ni tak ada apa-apa, tak ada kecederaan pun. Mungkin sebab faktor usia, baru umur 20-an nak masuk 30-an macam tu. Jadi Zainal ni pun bagilah pinjam slipper dia, bagilah pinjam helmet dia pada cikgu. Tapi kan kalian semua, sebelum cikgu tu beredar, sempat lagi cikgu tu pesan pada Zainal. Kata cikgu tu, bro, tadi saya tak sempat nak tutup lampu, tak tutup aircon pun. Komputer laptop saya tu pun saya lupa nak tutup bro, lupa nak packing, lupa nak bawa balik. Pintu bilik guru pun saya tak tutup tu bro, tak kunci pun. Bro, nanti tolong naik atas, tolong tutupkan semua tu ya. Laptop saya tu pun tolong tutupkan ya. Saya nak balik dulu ni bro. Terima kasih banyak-banyak ya bro ya. Mak hari cikgu ni, aku pula kena cover semua tu. Adulah, ya Allah, kena lagilah nampak gaya aku malam ni. Aduh, janggut. Apalah nasib aku ni, janggut. Nak tak nak Zainal ni kena naik balik ke kelas malam tu, nak kena tutup semua tu. Tugas kena tugas juga. Tapi itulah kisah yang dikongsikan oleh saudara rapat aku. Kisah benar pada waktu ketika beliau masih lagi bekerja di pengawal keselamatan di sekolah ni. Sekarang alhamdulillah beliau dah ada company sendiri, sebagai company welding dekat dia dengan sekolah ni, alhamdulillah. Seperti kebiasaan, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alamaya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman yang angker yang ingin dikongsikan, bolehlah PM aku dalam link-link yang aku dah sharekan di description di bawah. Jika diberi keizinan, aku akan dedahkan pengalaman seram kalian nanti untuk episod-episod yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir dan menonton. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا